Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Apa khabar para penonton semua? Ramai juga DM saya, Kak Farah. Kak Farah tak siaran lama sangat. Alhamdulillah saya baru saja sembuh daripada influenza A. Alhamdulillah. Satu family kena dan Alhamdulillah suara pun dah makin elok. Alhamdulillah dapat kembali bersama dengan anda. Dan lepas tu dah sihat-sihat ni producer bagi topik yang mengejutkan untuk saya. Saya rasa macam berdebar pula nak baca topik pada hari ni. Masya Allah. Ni topik yang saya kira sentiasa relevan dalam isu-isu fiqah dan juga kehidupan, khususnya buat mereka yang berumah tangga. Baik para penonton semua, alhamdulillah hari ini pagi ini kita akan berbincang menggunakan had asas rumah tangga. Dan bersama dengan saya Ustaz Muhammad Sabri Nordin, Ketua Pegawai Eksekutif Yayasan Ad-Din. Dan topik ni memang masya-Allah tentang poligami dan juga tentang mereka. Itu yang saya tanya ke Ustaz. Adakah boleh meletakkan syarat tidak mahu berpoligami sewaktu proses akad nikah? Okay. Adakah Ustaz orang letak syarat lagu tu? Baik, insyaAllah. Puan Farah ya. Assalamualaikum. Ahlan Ustaz. Baik, insyaAllah. Mulakan kita pagi ini dengan baca doa sikit lah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Insya-Allah pagi-pagi ni subuh-subuh ni Puan Farah ya, kita mulakan kehidupan kita yang selain selepas solat sebentar tadi, dan juga kita mulakan hari kita dengan berdoa kepada Allah SWT. Mudah-mudahan dengan bulan Rejab, keberkatan bulan Rejab ini, kemudian Syaban, dan mudah-mudahan kita doa kepada Allah Taala, mudah-mudahan kita dapat bertemu dengan Ramadan dan juga dapat melaksanakan ibadah seterusnya, dapat berjumpa dengan Lailatul Qadar pada bulan Ramadan nanti. Amin. Setakat jumpa je Ramadan, tak ada ibadah, tak ada juga ya. Baik. InsyaAllah. Balik kepada soalan sebentar tadi mengenai syarat, diletakkan syarat ketika tidak mahu berpoligami. Ini memang menjadi panduan kepada kita lah ya, masyarakat kita. Ada sebahagian masyarakat kita yang mungkin tak ada keinginan nak berpoligami. Tak ada. Jadi bila datang seorang lelaki datang meminang, boleh tak dia letakkan syarat ketika sama ada nak meminang ke, ataupun ketika akad ataupun selepas akad, untuk tidak berpoligami. Untuk makluman kita bersama ya, bahawa jika sekiranya syarat tidak mahu berpoligami diletakkan ketika meminang, maka hukumnya adalah harus. Harus. Jadi ini panduan kalau kita ada anak, nanti ada orang nak datang meminang dan anak kita tidak mahu berpoligami. Dalam kehidupan dia tak teringin langsung lah katanya ya. Maka kita boleh, anak perempuan ni anak perempuan, bagi anak perempuan, maka kita boleh nasihatkan dia waktu nak dipinang nanti, majlis peminangan itu dia boleh letakkan syarat di situ. Masya-Allah. Harus hukumnya. Ya, dan juga anak perempuan ini dia boleh letakkan syarat jika sekiranya selepas daripada akad nikah dia tidak mahu keluar daripada rumah ataupun kampung berkenaan ataupun daerah berkenaan. Dia boleh. Daerah dia sendiri. Daerah dia sendiri. Abang kalau nak menikah dengan teman, syaratnya ada dua je. Yang pertama, selama mana saya mampu untuk melaksanakan tugas sebagai seorang isteri, maka saya tidak mahu berpoligami. Begitu juga ya, saya boleh letak, pengantin perempuan boleh letakkan syarat, sekiranya selepas berkahwin saya tidak mahu keluar daripada kampung ini. Dia boleh, itu harus hukumnya. Sewaktu peminangan. Waktu peminangan. Okey. Ada pun jika sekiranya waktu akad. Waktu akad diletakkan syarat. Sebagai contoh, wali sebut, aku nikahkan kau dengan anak perempuanku si PA ini. PA dia nama je. Nama tak glamour langsung. Ya, aku nikahkan kau dengan anak perempuanku si PA ini dengan syarat engkau tidak berpoligami. Maka akad nikah itu adalah sah dan syarat itu adalah lara. Syarat itu sia-sia, tak terpakai. Akad nikah sah, tapi syarat itu tak terpakai. Tak terpakai. Jadi jika sekiranya selepas daripada akad nanti, ya, pengantin lelaki langgar syarat yang dibuat ketika akad itu, maka tidak harus ketika itu bagi pengantin perempuan untuk mohon fasakh. Adapun jika sekiranya waktu meminang hari itu
pengantin perempuan letak syarat. Dan syarat berkenaan diterima oleh pengantin lelaki. Dan waktu akad nikah nanti, selepas pada akad nikah, jika sekiranya suami dia langgar syarat berkenaan, maka pada waktu itu harus bagi pengantin perempuan ataupun isteri tadi untuk memohon fasah. Dia bukan cerai, mohon fasah. So di situ ada perbezaan di antara cerai dengan fasah. Cerai boleh rujuk kembali. Fasah, suami dah tak boleh rujuk. Itu sedikit perbezaan di antara cerai dengan fasah. Sebab itu hak di sini adalah hak pengantin perempuan ataupun si isteri, dia boleh mohon untuk fasah, bukan untuk cerai. Okey, saya rasa unik sebab kita tahu bahawasanya macam kalau pertunangan, dia verbal. Benda tu tak bertulis. So jadi macam mana nak buat pembuktian di mahkamah? Sebab mungkin dia datang kata masa hari tu bertunang kita dah sebut. Mungkin pihak lelaki kata saya tak ingat pun. Macam tu tak adalah, cakap biasa-biasa je, yang tu macam sekali sepintas lalu. So mungkin menjadi isu sebab tidak ada yang bertulis, ataupun suami itu kata tak ada langsung dibincangkan. Macam mana nak buktikan? Persaksian di dalam Islam ni selain daripada bertulis, tapi dia juga adalah mengenai saksi. Sebab itu waktu sesi peminangan dia perlukan kepada saksi. Tapi ada satu negeri, ni saya pergi dalam proses untuk meminang orang lain lah, untuk anak saudara saya, sebuah daerah di Pahang, ya, di Raub. Maka di Raub ini saya tengok ada peranan daripada Tok Empat dia. Tok Empat. Ketua kampung. Tok Empat ni kalau kita ketua kampung lah. Di sana, apabila satu-satu majlis peminangan diadakan, Tok Empat akan terlibat sebagai orang tengah. Maka dia akan catat semua perbincangan hasil daripada peminangan berkenaan. Habis semua sesi, dan di waktu itulah baru diisytiharkan bahawa mereka ini, pasangan ini sudah bertunang. So dia ada tanda tangan dia dan juga tarikh dan juga jam dia. Sesi peminangan dibuat. Jadi inilah merupakan salah satu daripada tuntutan syarak kita. Yang mana hari ini kebanyakan ketua kampung tak peduli bab ni. Tapi di Raub saya tengok alhamdulillah proses ini berjalan dengan baik. Jadi ia merupakan salah satu daripada proses pembuktian jika sekiranya ada berlaku apa-apa kesalahfahaman tentang sesi peminangan ataupun perjanjian yang telah dibuat. Ada bukti bertulis dan juga ada saksi ketika itu. Alhamdulillah, itu berlaku. Itu proses hukum harus ketika meminang. Ada pun ketika akad, maka hukumnya adalah lara, yang sia-sia. Bagaimana pula situasi jika sekiranya selepas akad nikah baru syarat tadi dibuat? Abang teman tak sudi dah untuk dipoligami. Yang mana si suami ni pula dah ada skandal, dah ada macam-macam. Sekarang kalau abang tak nikah, sekarang abang berlaku maksiat dan sebagainya. Oh, situ pula alasannya. Begitu ya. Maka ketika selepas daripada akad, jika sekiranya si isteri tidak bersetuju terhadap hasrat suami dia untuk berkahwin seorang lagi ataupun berpoligami, maka di situ harus, jika sekiranya ada perkara-perkara tertentu yang boleh menyanggah akan keinginan ataupun kemahuan suami dia. Sebagai contoh, ya, suami dia tidak ada kemampuan dari sudut nafkah, ya, sama ada nafkah zahir ataupun nafkah batin. Ni baru ni saya ada jumpa satu pasangan, udah kena seruk kan, jalan rupa ini tapi masih ada hasrat untuk poligami. Masya Allah, umur dah 6 series, 7 series dah, dengan ada seruk, nak lagi nikah. Dan pasangan yang dia nak nikah ni pula lagi dahsyat, anak dara. Masya Allah, mau kita pula. Kita mampu ke ni? Sebab itulah kita lihat bahawa kebenaran nikah ni tidak, kebenaran poligami ni tidak terletak kepada keperluan ataupun persetujuan isteri. Ya, kebenaran nikah ini adalah poligami ini adalah terletak kepada bidang kuasa mahkamah. Walaupun isteri bersetuju, tapi kalau bidang kuasa mahkamah mengatakan bahawa si suami ini tidak layak untuk berkahwin seorang lagi, maka dia tak boleh nikah. Walaupun dalam keadaan yang lain, walaupun isteri tidak bersetuju, tapi kalau mahkamah kata layak, maka si suami boleh. Sebab itulah persetujuan isteri bukanlah menjadi syarat untuk bolehnya suami berpoligami. Walaupun isteri tadi bagi setuju, tak apalah abang, runsing hari-hari minta nikah poligami ni. Ya, abang pergi je lah nikah, teman tak sure lah nak tengok. Contoh. Tapi mahkamah semak-semak,
Dari sudut nafkah tak mampu, sama ada nafkah zahir maupun nafkah batin. Bil utility pun terpaksa si isteri tanggung. Yang nak bayar yuran sekolah anak-anak pun terpaksa isteri yang tanggung. Isteri bekerja lebih masa daripada suami lagi. Suami duduk rumah goyang kaki aja sebagai contoh. Maka dari sudut ini, si isteri boleh sanggah akan kehendak dan juga pendapat daripada suami. Itu nafkah. Yang kedua, jika sekiranya si isteri ini beranggapan bahawa si suami ini tidak mampu untuk berlaku adil dari sudut nafkah dan sebagainya, ataupun tidak mampu untuk berlaku adil dari sudut bayuhnya. Bayuh ni apa dia? Dalam kitab lama dia tulis bayuh. Bayuh ni ialah dari sudut giliran. Suami tak mampu untuk berlaku adil. Sebagai contoh, isteri yang kedua mungkin duduk dekat. Isteri yang kedua, yang pertama mungkin duduk jauh. Maka dari sudut giliran itu nanti dah tak mungkin untuk berlaku adil. Maka jika sekiranya si isteri tadi beranggapan bahawa suami dia tidak mampu untuk berlaku adil atas sebab-sebab yang tertentu, maka ketika itu harus bagi si isteri untuk menyanggah akan pendapat suami dia. Maknanya bukan tak boleh langsung, tapi tengok kepada situasi. Ada ketika boleh, ada ketika tak boleh. Okey, yang ni bila menyanggah tu maksudnya membawa isu Pandangan tu ke mahkamah syariah. Jadi jangan bergaduh dua-dua orang kat rumah. Tak ada penyelesaian. Tak ada hasil. Habis-habis bergaduh. Baik. Okey, Ustaz, satu lagi ialah kita tahu bahawasanya akad nikah tu adalah kontrak. Okey, bila kontrak ni dari segi perundangan dia ada terma-terma. Kita masukkan dalam terma-terma tulis, sama ada suka atau tidak, dia dah termeterai. Maksudnya terikatlah kedua-dua pihak. Baik. So waktu akad nikah kalau dimasukkan dalam terma akad nikah, bukan sahaja disebut sepintas lalu, dimasukkan sebab macam kita buat syarat taklik dan sebagainya kan. Dan benda tu akan jadi binding, mengikat pasangan-pasangan. So mungkin ada yang meletakkan syarat tidak mahu berpoligami dalam terma akad nikah. Dalam terma akad nikah. Dalam terma akad nikah, bukan sebagai terma. Jadi bagaimana pula, mungkin dia letak dah, mungkin dia Islamik lah kan, dia letak kalau nak berpoligami saya tak izinkan sekiranya tak mampu bla 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 bla. Contohlah fair. So dalam konteks ni dia adalah tidak menyalahi syarak dari segi permintaan tersebut, bukan mengharamkan yang halal, tapi pada waktu yang sama dia masukkan dalam kontrak perkahwinan. Bagaimana dalam keadaan ini? Jangan jawab lagi Ustaz. Kita jawab sekembalinya kita nanti. Okey, insya-Allah. Tentang keutamaan masalah politik yang berpecah belah, yang sangat parah dipermain-mainkan, tunduk kepada kuasa-kuasa besar. Jadi kalau merujuk kepada ini, berjihad di Allah Ta'ala adalah bersungguh-sungguh untuk menangani masalah-masalah yang kita hadapi pada waktu ini. Dia kata ni 2023, Mujaddid yang 100 tahun nak main dah. Sebahagian kata Mahdi nak main dah. Ada sebahagian yang ekstrim ni tak pergi kerja dah, tak pergi kerja dah. Ada, tuan-tuan, dalam 1000 orang ada seorang yang wire shot ni. Sebab apa? Sebab sampai time is a time. Kerja tak mau, apa pun tak mau dah. Kita nak tunggu Mahdi mai, kita nanti pergi sokong dia. Masa inilah Israel nanti tahu kita siapa. Judul baca macam tu. Kejayaan Akademi Qurra di musim yang pertama, maka lahirlah Akademi Qurra musim yang kedua. Bahasanya putus selera, tengah-tengah harus sedap tu tiba-tiba. Baik. Pernafasan adalah paling utama sebagai modal kita kan. Sekali lagi saya dengar harakat kedua lagu Ras, bunyi kosong. Pasangan saya untuk akan datang, maknanya walaupun loceng itu dah habis, kita kena habiskan. Anugerah alunan terindah Tilmiz Luqman. Saya mengumumkan Tilmiz Arif akan meninggalkan kita. Saya agak terkilan tidak diberi peluang untuk bertanding pada minggu depan. Patah tumbuh hilang berganti, Tilmizah Atiyah. Kita jumpa pada minggu yang akan datang dalam Akademi Qurra musim yang kedua. Satukan ummah dengan
Baik, Ustaz kita kembali, saya lontarkan kembali soalan tu. Kalau terma tidak mahu berpoligami diletakkan dalam terma akad nikah bersama macam dengan syarat-syarat taklid, macam mana? Baik, terima kasih Puan Farah. Sedang menonton yang dirahmati Allah sekalian. Untuk makluman kita bahawa ketika ijab dan qabul itu, dia ada syarat-syarat yang tertentu. Ya, kalau kita lihat dalam kitab Idahul Bab li Muridun Nikah Bisawab, menjelaskan bahawa ijab dan qabul itu mempunyai 11 syarat. Antara syaratnya ialah tidak meletakkan syarat yang bertentangan dengan tujuan nikah. Jadi tujuan nikah ni ialah untuk memberikan keselesaan, keharmonian, kebahagiaan terhadap pasangan yang diijab kabulkan. Ya. Maka jika sekiranya ada syarat-syarat yang bertentangan dengan tujuan nikah itu, ya, maka adalah akad nikah tadi adalah sah, tetapi syarat tadi adalah terbatal. Begitu juga ya bagi kes contoh Cina buta yang macam kita sembang tadi tak? Ya. Cina buta. Apa Cina buta? Cina buta ialah apabila seorang itu sudah menceraikan isteri dia dengan talak 3 dan dia nak kembali semula kepada pernikahan yang awal, maka hendaklah si isteri ini tadi dinikahkan dengan orang yang lain, pengantin yang lain, dan mempunyai syarat. Ada 7 syarat untuk kes Cina buta ni. Ataupun dalam agama kita dia panggil muhallil. Ada 7 syarat. Selepas cukup 7 syarat ini, barulah sah si isteri tadi untuk kembali semula. Maka bagi suami yang sayangkan isteri dia, ya, maka diletakkan syarat waktu akad itu, diletakkan syarat jangan dukhul kepada isteri dia. Dukhul ni apa dia? Tidur bersama, kenikmatan suami isteri. Ya, aku nikahkan kau dengan anak perempuanku dengan syarat engkau jangan dukhul akan dia. Maka itu juga adalah syarat yang terbatal. Akad nikahnya sah tapi syarat tadi terbatal. Ya, jadi bila kita letakkan satu-satu syarat itu kena lihat bahawa adakah syarat tadi bertentangan dengan syarat-syarat sebagai ijab dan qabul. Kalau tidak bertentangan dengan syarat ijab dan qabul, maka akad nikah tadi sah. Kalau bertentangan, akadnya sah, syaratnya terbatal. Panjang cerita yang tu. Baik, itu satu bab. Ya. Ada satu lagi. Mengenai boleh tak calon isteri yang baru ni. Ini juga banyak berlaku dalam masyarakat kita. Calon isteri yang baru minta kepada bakal suami dia supaya menceraikan isteri dia ada supaya dapat dia berkahwin. Kan? You nak nikah dengan I, you cerailah dulu isteri you. Contoh, ya. Maka di sini mendapat larangan yang jelas daripada baginda Nabi SAW. Nabi kita larang, ya. Barang siapa yang meminta bakal suaminya menceraikan isterinya yang sedia ada untuk dia nikah, maka hukumnya adalah haram. Sangat dilarang keras. Jadi bagi calon-calon isteri nombor 2, ya, nak minta calon isteri baru, ya, nak minta supaya suami dia menceraikan isteri yang sedia ada, jangan buat perkara yang berkenaan kerana ia sangat dilarang oleh baginda Nabi SAW. Ini perlu kita beri perhatian yang jelas, yang serius dalam pengurusan rumah tangga kita. Mudah-mudahan dengan itu berbahagialah ya pasangan yang hidup atas muka bumi ini, insya-Allah. Okey, yang satu soalan tak tahulah sempat kita ambil tak producer. Okey, daripada Lili Ilya. Assalamualaikum Ustaz dan Kak Farah. Ayah saya bernikah lain ketika dalam perkhidmatan tanpa pengetahuan ibu saya. Bagaimana caranya wallahu alam? Katanya mendapat kebenaran pihak agama setempat tanpa memanggil ibu saya untuk berbincang. Setelah berkahwinan kedua diketahui, seluruh gaji ayah diberikan kepada ibu. Cuma kesulitan berlaku apabila ayah telah bersara, ada pencen tapi ayah ambil pencen itu keseluruhannya. Soalan saya, adakah itu dikira tidak mampu? Boleh ke ibu saya atau anak-anak ke mahkamah untuk membuat tuntutan nafkah? Mohon pencerahan. Terima kasih. Baik, insya-Allah ini adalah soalan yang baik dan situasi ini banyak berlaku dalam masyarakat kita. Yang kita nasihatkan bahawa menjadi tanggungjawab bagi suami apabila dia sudah berpoligami ataupun apabila dia sudah berkahwin, bahawa wajib baginya untuk memberikan nafkah kepada isteri ataupun isteri-isteri dan juga anak-anak yang masih lagi berusia bawah 18 tahun ataupun kita hari ini kita sebut yang berusia belum baligh, ya. Itu menjadi kewajipan bagi mana-mana suami ataupun ayah untuk memberikan nafkah. Nafkah ini terbahagi sama ada nafkah makan minum, pakaian, tempat tinggal, pendidikan dan juga perubatan. Ini tanggungjawab si suami. Manakala jika sekiranya si suami ini berlaku pengabaian terhadap tanggungjawab dia untuk memberikan nafkah, maka isteri, anak-anak ada hak
untuk memohon nafkah berkenaan melalui mahkamah syariah. Ya, jangan mohon dekat suami. Confirm tak dapat, nanti bergaduh siap-siap hari bulan kena tali pinggang lah dan sebagainya. Jadi mohonlah kepada mahkamah secara yang baik buat tuntutan nafkah. Zaman moden hari ini, ya, kita ada satu ruang ataupun rukhsah yang diberikan, iaitu si isteri boleh mohon kepada majikan yang kalau dia dah pencen, maknanya ada semua pendapatan duit pencen tadi tu, boleh mohon kepada mahkamah agar memerintahkan majikan dia untuk potong gaji dia dan masuk terus ke akaun isteri. Jadi tiap-tiap bulan tak perlulah nak minta mana nafkah ni, tak payahlah. Minta kepada mahkamah, mahkamah akan keluarkan perintah, maka automatik tiap-tiap bulan dipotong daripada gaji suami ataupun duit pencen suami tadi masuk terus ke akaun isteri, mengikut kelayakan suami dan juga keperluan isteri. Baik. InsyaAllah. Jelas sekali Ustaz. Baik. Dan harap menjawab persoalan penonton kita tadi, insyaAllah. Baik Ustaz, kita tinggal berbaki dalam 3 minit. Boleh Ustaz ceritakan tentang Yayasan Ad-Din, latar belakang, bagaimana kita boleh sama-sama terlibat dalam jihad ni? Baik, insyaAllah. Terima kasih Puan Farah. Sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, Yayasan Ad-Din adalah merupakan sebuah badan pertubuhan bukan kerajaan yang berasaskan kebajikan. Setakat ini kita menguruskan perjalanan Ma'had Tahfiz Al-Quran wal Qiraat Ad-Din. Setakat ini kita dah ada 26 buah Ma'had Tahfiz. Masya Allah. Yang mana kesemua 26 buah Ma'had Tahfiz ini adalah wakaf daripada masyarakat. Kami di Yayasan Ad-Din adalah bertanggungjawab untuk mengimarahkan harta-harta wakaf ini melalui program pendidikan kita. Yang mana program pendidikan di Yayasan Ad-Din ini kita bermula daripada sekolah rendah, Tahfiz, ada sekolah menengah, Ma'had Tahfiz peringkat menengah rendah, Ma'had Tahfiz peringkat menengah atas, ada program STAM, ada program KBD, kurikulum bersepadu dini, selaras dengan Kementerian Pelajaran Malaysia. Kita juga ada program Tahfiz vocational dan juga program pendidikan peringkat diploma, iaitulah diploma Tahfiz Al-Quran dan Al-Qiraat. Yang mana program diploma ini kita MOU dengan Darul Quran Jakim, belajar di mahad kita, diploma dikeluarkan oleh Darul Quran. Oh, Masya Allah. Ya, jadi maknanya kalau nak masuk ke Darul Quran bukan tak boleh. Tapi kuota dia sikit. Ya, orang mohon sampai 4,000 ke 5,000 setiap tahun. Ya, kemudian nak ambil 250 orang. Jadi selebih nak pergi mana? Meh daftar dengan kita. Ya, yuran pengajian adalah percuma. Itu spesialnya. Jadi kalaulah yuran pengajian untuk program diploma ni, yuran pengajian, kos sara hidup dia kena bayarlah sebulan 380. Bagi golongan asnaf, anak orang asal dan sebagainya, maka ada pembiayaan. Daripada manakah pembiayaan ini kami dapat? Tidak lain dan tidak bukan adalah daripada sumber wakaf, infak, sumbangan dan juga derma daripada masyarakat sekalian. Jadi alhamdulillah kalau kita lihat pada tahun 2024 ini, ada anak-anak di kalangan orang asal yang sudah mohon kepada tahfiz kita. Masya Allah. Orang kampung orang asli Tonggang di Ipoh sana. Ya. Ini hasil daripada program kita Yayasan Ad-Din dengan kerjasama Persatuan Ulama Malaysia Cawangan Perak dan juga Persatuan Ulama Malaysia Pusat. Yang kita buat program setahun, program dakwah di kampung orang asli ini. Alhamdulillah tahun 2024 dah ada calon untuk masuk ke program Ma'had Tahfiz. Diploma? Program setakat ini kita masuk dulu untuk program menengah rendah. Daripada menengah rendah ni nanti baru dia akan pergi sampai ke program diploma. Tapi untuk program TVET, Tahfiz TVET dah ada dah anak-anak orang asal yang masuk ke program TVET. Ya, Tahfiz TVET tu untuk program Tahfiz vocational. Jadi kami sangat berharap ya daripada masyarakat, marilah bersama-sama dengan kami menyumbang, berinfak dan juga berwakaf. Bagaimanakah caranya? Yang pertama, ada nombor akaun yang tertera di kaca TV itu, simpan dia elok-elok. InsyaAllah bila ada kelapangan nanti, sama-samalah kita menyumbang. Tak kira lah sikit ke banyak ke kami terima belaka, tak ada masalah. Yang kedua, selepas buat sumbangan itu, jangan lupa ya hantar slip sumbangan itu kepada nombor 0195752956 untuk kami, sebab setiap tahun Puan Farah ya kami kena buat audit, kena hantar laporan sumbangan ini kepada Majlis Agama Islam dan Adat Melayu Perak serta lembaga hasil dalam negeri. Jadi hantar itu mudah-mudahan kami dapat mudah buat audit. Ya, yang ketiganya ada QR code yang terpapar di kaca TV anda itu ada dua. Yang pertama yang merah itu ya, QR code yang merah itulah untuk sumbangan one off. Manakala QR code yang hitam itu adalah untuk sumbangan bulanan. Mungkin boleh minta Cik Producer kongsikan QR code itu sekiranya ada. Itu memberi kemudahan sebab kadang-kadang tiap-tiap bulan nak infak ni susah lah Ustaz. Jadi kita bagi QR code ni sebulan
tiap-tiap bulan dia akan Senang, potong daripada simple akaun je. kita. Ya, betul, insya-Allah. Ustaz, jazakallah khairan kathiran. Baik, sama. Yang paling menariknya ialah memberi ruang dan peluang kepada para penonton TV Al-Hijrah Ya, untuk sama-sama berdakwah kepada mereka yang asnaf, Ya. anak-anak asnaf dan juga asal. Ya, orang Supaya asal. kita ni ada para da'i dalam komuniti asal. Betul, Supaya iman mereka tu bukan sekadar surface dah. Ya, Lepas tu kita pun tak cenggur. Ya, Tapi ada kesinambungan. Baik. Kita tak mampu tapi insya-Allah projek ini mampu. Ya, insya-Allah. Okey, para penonton kita rehat seketika. Sementara kita rehat, cepat-cepat transfer duit. InsyaAllah kembali dengan kami selepas ini dengan topik yang cukup-cukup menarik.